Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita dalam video part kedua. Untuk hari ini kita akan belajar. Untuk video part 2 ni kita akan buat wall. Yang ini wall. Kita akan buat cara-cara untuk kita nak model lah. Jadi langkah yang pertama sekali kita akan buat wall ni dulu lah. Kita akan gunakan, dia ada banyak. Kita ada wall, door, window dan sebagainya. Ini boleh tengok dalam video Revit interface, apakah fungsi-fungsinya. Cuma hari ini kita akan beri penekanan untuk menggunakan wall. Jadi cara nak guna dia ialah, first kita akan tengok balik kita punya drawing yang telah diberikan. Berdasarkan drawing ni, kalau kita tengok perhatikan betul, kita dapat melihat ada banyaklah ruang-ruang bilik yang akan menggunakan dinding. Semua bangunan mesti ada dinding. Jadi cara kita nak melukis, kalau secara plan ni kita akan lukis macam ni lah kan. Kita akan mulakan daripada grid line 2. Kita akan gerak macam ni. Ataupun kita nak buat petak dulu ke macam mana, bergantung pada masing-masing. Dan kalau kita lihat kat sini, kita akan pakai material yang inilah jenis ni ialah jenis clay brick 115 20mm plaster. Jadi kita teruskan pergi kepada balik pada kita punya Revit. So make sure first kali kita tengok, kita buka di ground floor. Saya tengah buka ground floor. Jadi kita punya plan tadi ialah kita akan lukis daripada grid line. Kita akan buat yang ini dulu, bilik kitchen dulu. So kalau ikut kitchen, secara plannya kita akan buat lebih kurang macam ni kot. Saya rasa 2, 3 lebih sikit ke C. Kalau kita tengok AC 2 lebih sikit. Jadi kita akan buat ni dahulu. Cara yang pertama ialah, first kita akan klik dulu yang ini, wall. So kita akan select wall, tekan wall. Di sini kita akan tengok dia ada properties. Properties ni adalah jenis-jenis wall yang ada dalam Revit ni lah. Jadi untuk case kita akan pakai clay brick, iaitu dia beritahu lah ketebalan dan dia dah terangkan dalam tu. So saya akan pilih ni dahulu, generic 90mm brick. Saya klik dahulu. Ini ketebalan dia ialah 90mm. Apa yang masuk dengan 90mm ni, dia tebal lah. Contoh saya lukis, kalau saya klik grid line ke grid line, ketebalan daripada satu dinding luar, saya buat ni wall face, daripada luar ke luar ketebalan ialah 90mm. Jadi kalau kita berbalik pada kita punya dinding yang kita nak buat, dia maklumkan di sini ialah dia pakai 115 clay brick dan 20mm plaster. Kita berbalik pada kita punya Revit ni balik. Jadi untuk membuat dinding ni saya delete dulu Jadi saya pergi kat wall. Sekarang kita ada 90mm. Kita nak buat kita punya custom sendiri. Cara dia macam mana, kita akan nampak kat sini bawah ni ada edit type. Kita klik dulu button edit type. Bila kita klik edit type, ini ialah untuk material 90mm brick yang telah dibuat. Jadi kita nak buat yang baru, yang custom punya, based on 90mm brick ni, kita akan klik dekat sini, duplicate. Maksudnya kita akan copy lah, macam copy kita klik. So dia akan tanyalah apa nama yang kita nak buat. Contoh kita buatlah 115mm clay brick. Contoh saya ada salah eja. So kita boleh rename je lah apa nama yang lama, nama baru ni tak ada apalah, ini untuk rename. Jadi ketebalan dia ialah, saya klik dekat sini. Di button dekat sini kita ada bahagian structure. So kalau kita tengok sini ada button edit. So kita klik edit. Bila kita klik edit, kita akan nampak kita nampak dia ialah bahan ni terdiri daripada satu bahan saja, iaitu structure, iaitu materialnya ialah brick, dan ketebalan dia adalah 90mm. Jadi kita punya plan, ini dia punya thickness, dia punya section. Jadi kita punya plan, kita nak buat dinding yang macam ni. Kita ada lagi 2 layer macam ni lah, lebih kurang. Jadi ketebalan yang berwarna biru ni ialah, yang belah dalam ni ketebalan dia ialah 115. Dan yang di luar ni, yang berwarna kuning ni, ialah 15 tak salah saya, 20 20mm both side maksudnya kiri dan kanan. Jadi saya klik balik kat sini, saya tekan wall, saya klik yang ni tadi kita tak tekan OK. So kita tekan edit type, saya buat balik. Kita buat clay brick. Tekan OK dahulu, tekan edit.
Dan kita ubahkan dulu ketebalan yang tengah kepada 115. Okey, dia jadi tebal. Next kita tekan insert. Insert yang pertama kita akan ubahlah, dia bukan structure tapi dia kategori sebagai finish. Dan kita ubahkan kita buat kat sini 20mm. So kita akan nampaklah 20mm di sebelah sana. Yang ini kita akan ubahlah. Dia tanya material apa yang kita akan pakai. So kat situ dia pakai plaster. So plaster kita ambil simen lah. Kita tak je simen kat sini. So ada kat sini concrete sand cement screed. So kita klik sini, kita klik OK. So ini material dia. Ini adalah batu material dia. Ada lagi satu layer sebab ni baru side sebelah dalam. Side luar pun sama. Kita tekan insert lagi sekali. Kita type juga 20. Okey. Nampak dia dah jadi macam ni. Sama juga kita akan ubahkan dia. Kita akan pakai material concrete lah concrete. Okey, cement screed. Tekan OK. Jadi kita tak nak dia berada di sini. Kita nak dia berada di bawah. Jadi apa yang kita patut buat, kita klik dahulu. Oh sorry, ini kita ubahkan pada finish dahulu So kita ubahkan dia. Kita pindahkan, kita tekan down. Dia jadi macam ni. Okey. So kita dah dapatlah apa yang kita nak. Kita nak dia 20mm, 115 dan 20mm di luar. Bila kita dah settle apa benda yang kita nak, kita klik dahulu OK. Dan kita klik OK. Lepas kita klik OK, kita akan nampaklah kita punya custom brick tadi dah ada kat sini, clear brick. So bila saya dah tekan escape, saya tekan wall, dia tetap dah ada yang kita buat tadi. Okay, next kita nak lukis. Cara nak lukis ialah saya tekan escape. Escape tu kena sentiasa dekat keyboard tu ada ESC, tekan escape. Kita tekan wall. Okay. Bila kita tekan wall, first kita akan tengok properties apa kita nak pakai. Ni properties apa, yang jenis apa kita nak pakai. So dalam case ni kita pakai yang ni lah, clear brick. Next ialah kita nak tahu, kita nak lukis wall ni tinggi dia berapa. So dia akan tanyalah, dekat sini dia nak height ke depth. Height ni maksudnya dia nak lukis daripada level sekarang naik ke atas. Kalau depth, level sekarang turun ke bawah. So dalam case ni kita akan ambil height, tak perlu ubah apa-apa. Yang ini kita tengok, dia tanya, nak kita buat wall ni sampai mana? Sekarang kita buat di ground floor. Kita nak dia naik sampai roof floor. Jadi kalau unconnected bermaksud kita boleh custom, kita nak naik berapa tinggi pun. Contoh dalam case ni, dia buat sampel dia adalah 8000. So kita ubahkanlah kepada roof floor. Bila kita tekan roof floor, dia jadi grey kat sini. Dia ubah. Dia ubah, dia dah tak boleh tekan dah. Dia tak boleh ubah pun value tu. Chain bermaksud kalau kita tick, kalau kita chain dia akan bersambung. Kita lukis tu dia akan bersambung. Nanti saya akan tunjukkan demo. Offset kalau kita nak jarakkan, dan lain-lain lah, radius dan sebagainya. So cara kita nak lukis, kita boleh pilih di atas ni ada draw. Kita boleh buat line, kita boleh buat petak, kita boleh buat circle dan macam-macam lagi. So dalam case ni saya akan cuba buat line dulu. So saya tunjuk ke awak macam mana cara dia. So kita dah settle lah. Okay, kita nak buat dia center line, kita boleh ubah, nak finish ke apa ke. Okay, chain bermaksud bila kita klik contoh saya klik A ke C. Lepas saya klik tu dia ada still bersambung. Kalau saya offkan chain, saya klik ni atas, dia dah stop. Itu maksud chain. So okay, saya tekan chain balik. So saya klik je. Klik, yang ni berapa? Saya klik dahulu. Klik je mana-mana. Contoh kita buat kitchen kan, kita klik. Bila kita dah klik, perasan tak dia dah auto trim. Kalau kita buat dulu belajar masa AutoCAD dulu, kita kena trim. Lepas lukis kita trim, kita kena buat hash dan sebagainya. Jadi yang ni tak perlu. So kita dah ada kitchen kat sini. Apa yang kita perlu risau ialah, kita tengok balik kat sini. Kita risau tak perlu risau pun, senang je. Kita tengok, kita sekarang ni kita tengah buat yang ini. So jarak dia beritahu kat sini daripada grid line ni ke center brick wall ni ialah 1000. Jadi bagaimana kita nak semak? Kita pergi kat sini. Kita tekan je dimension yang kita pernah belajar itu, yang video part 1. Tekan dimension. Kita ambil grid line dan kita klik di tengah. Kalau tak boleh tengah, jangan klik apa-apa. Kalau tak boleh tengah dinding, kita pergi dekat sini, kita ubahkan kepada wall center line. Baru dia boleh tengah. Dan kita tarik ke tepi dulu. Okey. Sekarang tips je, sama macam grid line. Kita nak ubah, kita nak gerakkan dinding. Yang mana nak gerakkan, kita klik dahulu. Bila kita klik, baru kita masukkan value dia 1000. Okey. Jangan sekali-kali kita klik sini dulu. Bila kita klik dari sini, dia akan keluar macam ni. Bukan. Kita nak ubah yang mana? Contoh kita nak ubah dinding ni. Kita klik dinding ni, kita type lah. Contoh 800. Kita type enter. So kalau ada 1000, kita tekan dinding tu, kita ubahkan dia 1000. Okay. So kita dah siap lah untuk satu part iaitu kitchen. Jadi saya akan buat secara laju.
saya akan buat secara laju untuk siapkan yang lain. Okey, kita cuba sama-sama. Okey, jadi saya dah siapkan dah dinding yang diguna pakai. Kalau semua perasan, saya buat juga dekat kawasan yang ada tingkap, pintu semua saya langgar je dahulu. Janji saya siap saya punya dinding. Lepas kita dah siap kita punya dinding, kita akan double check lah dimension dia. Contoh macam ni, daripada dinding ni ke dinding ni ialah 4,500. Toilet sini 1,500. Yang mana yang tak ada grid line lah Contoh dekat sini 2,000, dinding yang ini dan sebagainya 1,500 dan sebagainya. So kita akan double check. So kita dah buat, sepatutnya kita dah dapat lah according to kita punya drawing ni. Jadi bila kita dah buat, sebenarnya kalau kita double check, kita klik, contohlah saya klik mana-mana dinding, kita akan dapat baca kat sini dia punya information dia. Dia bermula daripada ground floor naik sehingga roof floor. Ini yang kita klik tadi tu. Kita klik apa? Roof floor. Kalau kita tak klik roof floor, kita tekan unconnected. Sebagai contohlah, saya naikkan dinding sini tadi. Contohlah, kita tekan unconnected. Sini value dia tadi ialah 8,000. Saya contoh So, kalau kita tengok daripada floor plan ni, kita tak nampak apa-apa pun. Nampak dia macam, okey, tak ada masalah. Tetapi, Revit ni, kita lukis bukan je kita gunakan floor plan. Dalam masa yang sama, dia akan auto buat juga untuk elevation dan juga 3D. Jadi, kalau kita lihat secara 3D, macam mana nak tengok button 3D, kita pergi ke atas ni, dia ada gambar simbol rumah. Okey, sebelum kita tengok belah sini dulu. Kat sini kita ada floor plan, ceiling dan elevation. Bila kita buat, tekan je simbol rumah, dia akan tambah lagi satu kat sini, iaitu 3D view. So saya klik tambah di sini untuk kita nak shortcut. Nanti kita tekan double 3D, dia akan pergi kat sini lah So kalau kita buat 3D, kita boleh gerakkan. Nak gerakkan ni, kita tekan dekat keyboard, tekan shift, tekan mouse yang roller tu, klikkan dia. So kita akan nampak lah. Ini yang rumah kita buat tadi tu. Dia dah buat secara di 3D. Jadi kalau kita tengok apa yang 8,000 tadi kita buat, yang ini dinding ni. Kalau kita klik dinding ni balik, kita akan nampak unconnected 8,000. Macam mana nak ubah? Jangan risau. Kita klik je top constraint, kita ubah je kepada roof. Dan kalau kita tengok kita punya gambar rajah tak, sebab mouse saya ni dia tak melepasi lagi garisan, dia tak melepasi daripada ni lagi. Bila mouse saya gerak dekat selebih daripada garisan ni, dia baru akan apply. So, saya boleh tekan apply kat bawah ataupun saya just gerak je ke kanan. Dia dah auto ke bawah. Jadi kita dah dapat lihat dah kita punya secara 3D-nya. 3D kita punya dinding tu. Selain daripada itu juga, kita boleh tengok dekat bawah ni, kita ada beberapa function. Boleh tengok dekat video yang video pasal Revit interface. So, saya klik dekat simbol ni. Bila saya klik, saya ubahkan kepada realistic. So realistic ni ialah yang berdasarkan material yang kita pilih lah. Kalau kita zoom, kita akan nampak lah dia dah cement screed kan dia lah dia dah plaster kan dah. Jadi dinding apa ni, batu bata clay brick tu kita tak nampak lah sebab dia dah plaster kat sini. Dalam masa yang sama, kalau kita pergi dekat elevation, sebelah sini ada elevation. Kalau kita klik mana-mana elevation, saya klik east, dia dah ada dah pun dinding tu. Dia dah buat dah lukisan ni pun sebenarnya. Dia tak macam AutoCAD. Kalau AutoCAD kita dah siap tu, kita kena buat pula elevation dan sebagainya. Yang ni dia dah complete. So macam mana nak klik 3D, double klik je kat sini. Double klik, kita dapat lihat lah. Dan kita double klik pada ground floor. Untuk Revit 2019, bila setiap kali apa yang kita buka, kita akan dapat lihat di sebelah sini. Ni dia panggil tab. Dia akan nampak banyak sangat tab. Jadi yang mana yang tak pakai, kita boleh pangkah. Contoh kita pangkah je ni, dia tak kacau. Dia tak mengganggukan kita punya file tu. Sebab apa yang kita ubah kat sini, automatik dia akan ubah dekat pandangan view tersebut. Contoh south. South contohlah kita akan nampak dinding. Kalau saya klik dinding tu, kita akan nampak yang ini. Contohlah saya buat yang ni jadi saya ubahkan dia kepada 6,000. So bila kita tekan south, kita automatik dia akan nampak dia jadi 6,000. So jangan risau. Janji kita ubahkan, kita hanya buka satu view saja pun dah memadai, tak perlu semua-semua. Selain daripada itu, kalau kita nak pangkahkan semua ni, dia ada shortcut dia. Tak perlu kita nak pangkah satu-satu. Boleh pergi dekat sebelah atas, ada simbol X ni, kita klik je. Contoh kita nak buka ground floor, kita klik je ground floor dan kita pangkah.
Janganlah yang last kali terpangkah. Bila kita terpangkah, dia ingat kita dah tak nak sambung kerja kita. Alright, so ini sahaja untuk video kali ini. Saya rasa ini je untuk kita buat wall sahaja dahulu. Alright, terima kasih. Bye-bye.